Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari adik kakak semua di tiga wilayah sepada Selasa. Nara Tani Jala. Mula daripada hari ini hari Rabu, saya akan buat siaran langsung dalam bahasa Tani, kecek bahasa Tani bukan kecek dalam bahasa Melayu Pusarate atau Melayu Baku dok, tapi nak kecek dalam bahasa kampung. Mudah-mudah kampung nak kecek Hatani dan dunia, supaya saya mulalah dengan permulaan, walaupun orang tengok tak amal mula-mula tak apa, tapi kita nak buat setiap hari daripada jam 7 pagi sampai kepada jam 8 setiap jam sehari, nak kecek berkenaan dengan semua isu-isu tani dan juga isu dunia. Sebab kita tak ada media, tidak ada seroba, tidak ada media, dan kalau ada pun banyak orang kecek bahasa Sia. Jadi saya kena buatlah dalam bahasa Tani supaya semua adik kakak di kampung boleh ikuti, boleh dengar, dan insyaAllah kalau saya tidak ada dalam perjalanan ni, tak gimana duduk di rumah. Sekarang dudukku dalam rumah kerana mana COVID-19 ni duk merebak di merata-rata. Di Bakak ni pun ada banyak tempat juga yang kata bahaya lah, tapi masih terkawal lah. Dan sejak hari Senin lalu, Bakak ni sudah sekat separuh sekat ataupun panggil lockdown, separuh lockdown. Sebab di Bakak ni dia tak ada lockdown sebenarnya, tapi ada sekat separuh tak wajuk kepada lebih daripada 20 tempat, seperti dengan night club, bar, tempat-tempat perhimpun ni, mana dia macam itulah. Tapi kehidupan harian boleh pergi, nak pergi mana saja tidak masalah. Tapi di tengah bandar, tengah Bakak dah, sebab saya duduk ni lebih kurang dalam 15 kilometer daripada tengah bandar Bakak. Tapi tengah bandar jugalah, tapi orang panggil sini jadi pinggir bandar lah, kira-kira gitu ya. Jadi kat tengah bandar tu orang tak ramai, kereta tak ramai, kecuali kedai makan, dan apa tu, shopping center, pusat beli belah. Memang ada orang lah. Tempat pusat beli belah, tempat supermarket baru ada orang. Tu kalau tengah jalan kat jalan raya, kat jalan kok Bakak, kok Silom, kok Pratunam, kat tu kereta tak penuh, tak sesak sepengan dulu dah. Tu. Jadi kalau kita ke jalan masuk tengah bandar Bakak lah ni, jadi tidak, itulah. Saya nak tahu apakah suara dengar dah ni. Suara saya okey. Arbanji Paipi pun duk dengar. Saya kecek bahasa kampung ni. Ya, tak apalah ya. Kalau suara tak dengar, tolong beritahu saya, sebab saya guna wireless microphone, bukan guna kecek duk itu. Tak, pagi-pagi saya nak buat pasal ni. Dengar molek, kata Arbanji, kata dengar molek. Terima kasih. Okey. Jadi Bakak lah ni minggu lepas keadaan teruk lah sikit. Dan setengah-setengah tempat, setengah wilayah, ada 5 wilayah yang lockdown, yang kena sekat sepenuhnya, seperti dengan Samut Sakhon. Samut Sakhon tu ada lockdown. Lepas tu ada 4 lagi seperti dengan Chonburi apa gitu. Tapi
semua tu sudah diangkat. Apa lockdown tu tak ada lagi lah ni. Tapi masih orang saya panggil kuapkum Kemkon, masih diadakan kawalan ketat. Kawalan ketat. Tapi bakok tak lah. Bakok tak ada kawalan. Nak pergi mana-mana boleh. Cuma kalau kita nak kereta api elektrik, LRT ke, gapo ke, MRT ke, BTS ke, di sini, kita akan nampak bahawa kereta api tu tak begitu penuh. Tapi dalam tu tidak ada orang panggil apa? Jarak. Jarak tu dulu dia ada tanda. Satu kerusi boleh duduk dan satu kerusi tak boleh duduk. Tapi lah ni dia tak buat pasal tu. Dia hanya buat pengumuman. Dalam tu dia buat pengumuman, kata mintalah jangan duduk berdekatan, ada orang kata jarak sosial tu. Mana sengai tu, kena ada tu, pas jangan kecek, kalau duduk dalam kereta api elektrik jangan kecek, jangan buah, duduk tu kena jauh-jauh sikit, itu saja. Dan orang ramai pun, apabila nak kereta api tu, ada kalanya tak duduk sekali, tak duduk dekat. Tapi ada kalanya ke kereta api tu, dalam kereta api dia pun duduk dekat juga, tapi tak kecek lah, gitulah. Jadi, seperti hidup biasalah. Tapi dalam supermarket, khususnya satu hak, dan di kawasan-kawasan luar bandar pula, dalam supermarket, begitu juga di dalam pasar petai, pasar malam ni, sentiasa penuh dengan orang lah. Tak serupa dengan tengah bandar. Di tepi-tepi bandar ni, dan supermarket, supermarket orang ramai. Manusia ni sebenarnya, dengan makan ni serupa dengan tikus jugalah. Kalau ada makan ni, mana dia tak boleh nak tolak. Seperti tikus. Kalau buh racun, buh gapo, tapi apabila sapa, waktu makan wasal apa dia kena pergi. Manusia pun gitu juga. Manusia pun, walau tempat lain tak ada orang, tempat hiburan tak ada orang, tempat gapo tak ada orang, dalam shopping center, pusat beli-beli tak ada orang. Tapi apabila sapa kepada restoran, kedai makan, sapa kepada supermarket, sapa kepada pasar petai, pasar malam, penuh. Penuh. Tapi semua tu pakai pelitup lah. Bukan semua lah, tak semua. Tapi kebanyakan pasar pelitup lah. Dan kita nak masuk tu pun, dia kena berdeh. Kita kena berdeh dulu. Kena berdeh satu kali tu dulu. Nak periksa tengok kita demi ke tak demi. Dan juga ada diberi basuh dengan gel ataupun alkohol ke apakah. Gitulah. Jadi itu bakok. Lepas tu nak cerita lah ni orang tani. Orang tani orang tani kita lah ni memang susah lah. Hidup dalam keadaan susah. Tempat kita lah ni boleh potong dah, berhenti dah tak ada hujan dah. Tak ada hujan dah, tapi orang kita lah ni motong tu mana buat kerak atau buat getah. Tak ramai ada buat kerja tu sebab murah. Memang orang kampung betul-betul lah. Kalau orang hak itu ngaji-ngaji sikit tu tak buat dah motong-motong ni. Jadi bagaimanapun kita lah ni dia. Orang hak lari daripada orang hak tak boleh kerja di Malaysia. Mana beratus-ratus ribu. Orang hak pergi Malaysia tu 200-300 ribu. Kelik kampung. Banyak kan kelik lah. Ada hak tak kelik pun ada juga. Hak tak kelik pun nak kelik juga. Sebab Malaysia ada masalah lebih teruk daripada sini. Jadi mereka nak kelik. Jadi beratus-ratus ribu orang kelik daripada Malaysia tu tak boleh kerja duk kelik duduk rumah tu. Jadi nak kerja ke apa? Nak motong, dia malah motong tak motong. Ataupun tak ada kebun pun ada. Nak nane, nak jual. Gitu ya lah. Jadi tidak ada kerja yang mana awak. Kecuali motong. Nane. Atau nego dengan itu. Saya balik baru ni. Dia balik baru ni. Klik kita tengok kampung sana tu.
Orang jual di kedai-kedai makan, banyak ke orang hak balik ke daripada Malaysia belaka. Tu apabila demo tu jual, dia tak serupa dengan orang dalam pula. Perangai orang hak mari Malaysia ni, dia buat makanan nak serupa hak sana ya. Lepas tu bayar dia tu. Harga makanan dia pun nak kira serupa dengan Malaysia. Mahal. Tu makanan sikit ya. Ya. Tapi pak kita tak. Pak kita terbiasa kalau nasi khabu 10 kok ada. Banyak. Tapi balik tu pak kita, rumah kita ni ya buat perangai. Buat perangai sana, buat perangai Malaysia. Bagai-bagai sikit. Jual mahal. Tipu dah orang Malaysia, klik nak tipu kita buat ni semua. Nak ukut ni pula. Tu bukan semua lah, tapi saya tengok ada hak jadi macam tu. Lepas tu ada nan ni. Dia tengok. Tu dalam Facebook live hak dia ada buat apa, ada nampak orang-orang hak kita balik dari Malaysia ada nan ni. Dan ada kapal-kapal tu boleh motong-motong. Tapi masalahnya bukan 200,000, 300,000 hak klik daripada Malaysia saja. Tapi ada juga hak duk kerja bakak ni. Hak duk kerja bakak ni pun beratus-ratus ribu juga. Kerja bakak, kerja Samut Perakkan, kerja Patung Tani, kerja Phuket, kerja Krabi, kerja banyak tempat lagi. Beratus-ratus ribu juga mereka ni juga. Tak boleh nak kerja sebab mereka kerja, mau kerja di kilang, mau kerja di tempat-tempat pelancong di Phuket, di Krabi, kerja di kilang-kilang di Patung Tani, Samut Perakkan, kerja bakar ni dah kerana banyak kilang tutup dan kerana pelancong tak ada jadi jaga pun ada, kelik habis. Bakat kelik pun kita habis. Kelik duk tani, duk toko di tani. Tu. Jadi masalah orang kita lah ni. Jadi rasa kita fikir, kita ni dah tempat kita tetap seni, tapi kita ada masalah pula lah ni, iaitu orang kita nganggur. Tak boleh kerja di Malaysia, hak duk bakar, hak duk Patung Tani, hak duk Samut Perakkan, hak duk Phuket, hak duk Krabi, Pangal lah mana pula, tak ada pelacung, duk kok bulun, bulan-bulan semua ni, dan banyak-banyak tempat lah. Kok lipe, kok mana ni lah. Banyak ada pun kena klik juga. Jadi 200-300 ribu daripada Malaysia dan 100 ribu daripada sana pula, daripada bakak, daripada ini. Jadi bakak jadi tempat kita lah ni, tani lah ni penuh. Ni satu ujian besar bagi kita lah, bagi orang kita pada learning, pada keadaan learning. Tapi kena ingat kesusahan ni, hak susah ni sebenarnya nak jadi Tuhan buat dah. Tuhan buat kepada kita bahawa kesusahan ni diciptakan, kesusahan manusia ni supaya manusia itu bukan saja nak beri kesedaran, kembali kepada agama saja, tapi beri kesedaran bahawa susah ni lah dia mau nak hidup jadi orang molek. Susah ni lah dia mau nak jadi maju. Tu dia kena mikir gitu. Kena mikir pasal itu. Kena fikir tengok dalam jadi kok positif. Kalau demo tak tak ada susah orang kita teruk buat saya sendiri falsafah hidup saya tak suka hidup berlebih-lebih mewah, makan lebih daripada kehendak badan. Tak. Saya suka hidup sederhana, cara sederhana, dan hidup seperti orang susah. Tu. Jadi kita susah ni mengajar kita supaya kita menjadi orang baik, orang maju. Tak ada kesusahan, tak ada gapo juga kita. Ya kena ada bersatu tu. Dan kita baca banyak sejarah-sejarah di negeri-negeri maju sendiri. Semua negeri lah, sejak zaman mana-mana, zaman Athens, zaman Rom, zaman Parsi, zaman Islam, Baghdad, Kufah, Qahirah,
zaman Andalusia, zaman Rom, zaman Itali semua lagi, sampai kepada zaman Eropah, Eropah, Inggeris, Portugis mana pun sampai ke Amerika lah ni, China, Jepun, apa gini-gini. Dia maju melalui kesusahan. Maju melalui kesusahan. Ada satu niam ataupun satu kata-kata dalam bahasa Sia kita panggil ปัญหาสร้างคนสร้างสังคมและสร้างประเทศ iaitu masalah ni sebenarnya dia menciptakan manusia supaya manusia itu jadi manusia ya kuat. Tu nak ayat atau masalah panha ni dah. Dia juga menciptakan masyarakat. Pada waktu sama dia juga ciptakan sebuah negara menjadi kuat. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dah mau boleh dengar, pernah dengar Abul Qasim Asy-Syabi dalam syairnya dia kata, "Man la yuhibbu tulu' al-jibal daiman baina al-hufar." Siapa hak tak suka duduk, siapa hak suka duduk, mana siapa hak tak suka panjat bukit, kerabak bukit. Siapa saja tak suka kerabak bukit, ia tu daiman selama-lamanya duduk bawah. Duduk dalam lubang, dalam itu. Bahasa itu. Jadi ingat bahawa COVID-19 atau apa-apa saja yang berlaku kepada kita ni sebenarnya adalah nak mengajar kita supaya menjadi orang yang kuat. Orang yang lemah tak akan hidup, akan mati dan menjadi kenyataan. Lah ni hak yang makan orang lemah. Orang kuat-kuat tak makan. Dengan tu demo tu sendiri kena berseni, berolahraga lah. Buat sikit-sikitnya duduk tidur. Dah itu dari segi kesihatan, dari segi ekonomi kena cari. Lah ni nak cari ekonomi lagu mana? Nanti sedikit demi sedikit saya akan cerita melalui Hatani dan dunia. Hatani dan dunia dalam bahasa kapung saya kecil hari ni. Jadi saya tak boleh baca lagi ya. Ada orang nampak orang duk tulis banyak tu. Saya tak boleh nak baca lagi. Apa sebab nak kecek dulu, kalau baca cacuk habis. Jadi kepada semua adik kakak, saudara mara kita yang ada di 3 wilayah, di Taning Jalan Nara dan juga 4 daerah. Dan semualah tempat-tempat hak boleh dengar siaran radio ini. Siaran bukan radio lah. Siaran saya ini Hataning dan dunia dalam bahasa Melayu kampung. InsyaAllah dia 7 pagi, hari ini 7 lebih. Sikit lagi haji 7 pagi saya akan kecek sini selama sejam. Buah kecek mengenai apa sajalah berkaitan dengan Hataning supaya orang kita dapat tahu, dapat sedar sebab lah ni ramai hak boleh ikut apa tu internet di Facebook ni. Tidak seperti dulu. Dulu nak dengar radio saja. Dulu saya kecek di radio. Dalam 5 tahun dulu radio Media Selatan. Dalam ruangnya mungkin ada peminat radio Media Selatan itu masih ingatlah. Iaitu dalam ruangnya dunia hari ini. Yang merupakan satu stesen radio. Dulu radio itu nak mati dah lah. Tapi apabila saya buat dunia hari ini, Lok Wani tu saya buat selama 9 bulan menjadi stesen radio hak terkenal. Paling terkenal, paling banyak orang dengar di 3 wilayah dan seluruh Thailand. Jadi hebat jugalah waktu tu. Dan kita kecek bermacam-macam isu. Dan insyaAllah hak ni dah saya nak ayat bahawa nanti saya ke mana saya pergi daripada pukul pagi sebelum pukul pagi ataupun nanti tengok kita pilih petang kalau kena. Nak tengok sesuai lah. Mungkin tak pagi, tak betul. Dan saya pergi mana, pergi dalam persidangan, pergi mana pun,
saya nak buat live, nak buat litar langsung macam ni lah, supaya adik kakak dapat itu. Bagi orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, saya ada 5 minit dengan mereka. 5 minit tu saya kecek bahasa Melayu persuratan, bahasa Melayu baku. Ya, orang kita ya tak apa nak faham sangat, kena kecek kampung. Tu. Orang Arab saya ada 5 minit. Khamsa daqaiq dalam bahasa Arab. Bahasa Sia ada Hanafi. Dalam bahasa Sia, bahasa Putih ada 5 minit dalam bahasa Putih. Dan selagi pula bahasa Perancis saya ada 5 minit dalam bahasa Perancis. Jadi banyaklah kita buat benda-benda macam ni sebagai orang peceng ni, orang tak kerja dan ni orang bebas. Saya boleh buat macam ni ajalah. Lah ni kita tidak perlu. Dulu kita nak gaduh, nak orang nak gaduh suruh masuk TV, masuk gapo, masuk khabaran ni, kita tak perlu, kita buat macam ni. Tu. Ya. Jadi kita pergi kepada soal kesusahan dan segala masalah yang berlaku tempat kita tu, kita jadikan dia tu sebagai gapo, sebagai penggerak kita untuk nak pergi ke depan. Nak pergi maju lagi, jangan duk takut menghadap tu. Tak usah duk lari lah daripada tu. Lawan terus, pergi ke depan, jangan undur belakang. Kalau undur pun, undur tu nak ke belakang tu, undur nak cari jalan supaya nak pergi ke belakang. Jangan undur kelik sama masuk. Tak undur tu kita nak pergi ke depan lagi. Gitulah. Jadi lah ni dia rumah kita dalam 4.31, 4.30 dan 4.1. 2-3 hari lepas ada berlaku tembak, bedil, bakar, dan perkara tu memang dah diramal, mana kena jadi sok mudah kita tahu dah, kerana masalah pak kita tak ada diselesaikan. Ya sudah menjadi apa? Perkara tu sudah menjadi perkara yang berlaku setiap masa. Walaupun runding ini adalah ni, tapi runding ini tidak jadi, tak berlaku. Jadi berhenti di antara pihak Sia dengan pihak pejual, BRN, Pulau, Barasa, dan macam-macam lah. Masih tak sapa kepada peringkat nak duduk atas meja kerana COVID-19 ni salah satu sebab, dan kerana tidak ada persetujuan juga di antara Sia, di antara pokok jual sendiri, masih jauh lagi lah. Dia tu sudah mikir banyak lah harga tu. Kita tak boleh nak kata gapo. Biar dia gitulah. Tu. Dan agak semua ni sebagai perkara yang boleh menggerak kita supaya pergi ke dapat. Ya, manusia ni gitulah. Kalau duduk semua kita sebenarnya orang tani, walaupun kita seking, walaupun kita ni mana bukan orang kaya, tapi tempat kita tu kaya dengan kehidupan makan minum ni kaya. Ya tak, tidak ya. Orang sana kalau tak kerja pun ya boleh makan sebab ya subur dari segi alam semula jadi ni, ya subur semua. Ya kerja tak boleh duit banyak tapi tak mati. Kalau zaman Covid lah ni, orang ada kampung lah lebih molek daripada orang ada bandar. Orang ada bandar ni, duk bakar ni kalau tak kerja mati. Tapi tempat kita tak apa lagi. Tempat kita ada center tu menolong, tempat ada juga. Masuk kedai kopi tak kena bayar, orang tolong bayar wui. Itu adalah perkara biasa lah. Tu. Jadi kerja tak bagi itu sangat. Jadi ini bukan baru, sejak lama-lama dulu lagi. Sebab tu cik saya, orang tua saya, pak saya yang atas mung ngaji luar ni. Aku bukan nak suruh mengaji nak pergi ambil ilmu saja. Tapi nak suruh pergi ambil pengalaman lagi orang tu. Sebab apa yang tak payah kata, dalam aku diri, ni orang tua saya beritahu, cik saya beritahu. Dia kata, cuma tengok tepi rumah kita, kok le kapung, kok le kedai, kok le kedai abak tu, tengok. Orang kaya-kaya tu, orang duduk di rumah tak? Dia kata, tak.
Orang kaya-kaya tu orang hak merantau, pergi duduk negeri orang, pergi duduk Mekah. Fok kaya-kaya tu kelik, dia pergi ambil pengalaman, nak ambil no hak duduk di Mekah tengok sana kelik mai buat kerja. Fok tu dia ada semangat nak kerja sikit. Kalau orang duduk kapal malas ya. Malas kerana dia tak susah. Dengan tu pak saya tu, mungkin ngaji ni bukan nak aku suruh ilmu saja tapi nak ambil pengalaman tu. Kelik hari ni muak sepon dengan orang-orang kelik Mekah tu tengok pak orang tu kaya saja. Tu orang tua saya kecek gitu. Dan dia sendiri pun gitu juga. Orang tua saya sendiri pun waktu muda-muda dulu, dia pergi kerja ke Kedah. Pergi buat padi, pergi Kedah makan gaji Kedah. Bukan makan gaji tak, pergi kerja dalam benda di Kedah. Dia pergi sana, dia kerja padi hak Cina. Pakcik saya ni pandai buat benda. Kena pandai gapo humor buat benda gapo. Tapi yang mikir, apa yang pergi sana, buat apa aku dah cari kerja Cina duit boleh pun, tak apalah. Dia zaman tu mana, ni zaman boleh ada zaman sebelum merdeka lah. Dia pergi sana, buat kerja. Tapi buat kerja benda Cina. Boleh duit banyak, tapi yang mikir, buat apa aku jadi hamba orang buat apa tak klik. Buat kerja sendiri. Lepas tu, dia klik. Dia klik tu, dia buat kerja hak sendiri. Buat kerja benda hak sendiri, buat kebun. Tanah hak mak pak dia ada, dia buat kebun getah. Buat kebun di bukit. Lah ni saya tak boleh makan harta dia tu. Banyak jugalah. Tu adalah dia balik daripada Kedah. Beri semangat kepada dia supaya kerja, supaya buat kerja cari makan dengan secara sungguh. Sehingga berjaya menjadi orang yang berjaya. Ada kebun berbanyak, ada benih pun banyak. Padalah dengan apa usaha dia zaman dulu. Tu orang tua saya. Dia kata mengapa gitulah, pergi. Pak Lek tu buat kerja lah, ada kena ada semangat, ada gapo gitu ya. Gitu. Orang tua saya. Tapi saya tak klik buat kerja di rumah kau satu. Yang boleh kerja di wartawan pula. Jadi duduk kerja luar negeri lah. Apa 30 tahun lebih. Kelik-kelik ni kelik. Nak jaga orang tua. Dan saya jaga orang tua. 7-8 tahun mereka meninggal. Bila mereka meninggal saya ikut bakar pula dah. Kerana ada beli rumah nak bakar ni. Mai hidup bakar. Ada orang Tina nak duduk bakar, saya mai hidup bakar. Tu. Tapi jiwa saya tu duduk kampung lah juga. Duduk kampung saya, jiwa saya memang satu lah. Ya. Jadi nak ayat atas susah tu sebenarnya molek. Susah. Saya sendiri kalau tak pilih jalan susah lah ni. Saya senang. Ya senang ni duduk di tepi susah. Dan saya suka pasal ni. Masalah kalau saya tak suka susah, saya hidup susah. Tapi apabila saya susah, masalah dalam jaga kesihatan, saya buat susah. Kayu seka, buat macam-macam supaya diri nak jadi kuat. Kayu seka bukan kayu sikit-sikit. Supaya dia mereka kayu pergi ke tepi rumah 5 kilometer, 10 kilometer, 20 ke gitu-gitu. Tak, saya 100 lebih sehari. Walaupun umur lah ni 68 weh. Kawan 68 dah. 1953 saya beranak. Tapi kerana suka pasal tu jadi kita rasa segar sikit. Penyakit tak ada. Ya kena susah. Kalau demo hidup makan tak hupal leko, tak nak jaga langsung. Makan belaka, teruk. Apalah ni kita tahu atau makannya kita tahu kita tak makan, tak ada kakak semua dia kena ingat semua. Lah ni kita tidak makan haye, kalau haye tu kita tak makan dah haye kampung. Duk makan haye dia mau buat. Haye dia mau buat tu susahlah sebab ubat belaka. Kalau orang muda-muda tu boleh dimandu. Kalau orang semua orang tu boleh menyebabkan kita tu kebal diri kita tu tak ada. Sebab dia ada ubat antibiotik
Antibiotik ni ubat ni bahaya. Penyakit pun, kalau kita jadi penyakit pun, kalau tak makan air pasal ni, jadi buat kita nak sembuh tu tak sembuh, lambat sembuh. Dengan tu kalau kita boleh makan lah adik kakak semua, kalau kita makan ni kita buat diri kita lobak tu, lobak ataupun sayur, mau kita panggil tu lobak, iaitu sayur tu dah. Kalau kita tanam diri, ambil kapung, ambil damunga, ambil gapo gitu gini, adalah lebih bagus daripada kita beli daripada kedai, beli di pasar pagi tu teruk sangat. Bukan hanya saja tak lah, tapi sayur-sayur tu juga penuh dengan bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan kita tidak sihat. Dengan itu makannya itu jaga juga. Bukan saja kena hidup tu susah. Bukan hidup susah artinya susah nak melarat tidak. Susah artinya kita tu jangan makan benda-benda hak ada barang-barang tak molek, sedak nampak tu gini-gini, hak sedak-sedak tu dah mebuh. Ada macam-macam bahan kimia. Dengan itu kita kena kurangkan benda tu supaya kita jadi sihat. Jadi berseni, berolahraga terkenalah. Tu jadi susah. Kau tu pasal nak buat tu. Ya, kalau kita tak buat benda tu, kita akan jadi hidup tak seni. Kena susah kau ni. Jaga diri, kena bergerak semua, kena exercise, kena buat itu semua. Makan ni apa kita juga. Jangan kita nak makan seni-seni, kena ada susah, kena kita tanah diri. Kalau tak tanah diri pun kita kena susah beli dengan harga mahal, beli lobak-lobak sayur-sayur, buah kayu organik tu walaupun mahal, susah lah tu. Tapi kita makan benda macam ni, wak kita tak penyakit. Tu. Jadi saya pasal tu, saya plus apa, tak usah hidup seni, nak hidup susah. Kerana ada susah tu, adalah seni. Kalau duk mikir seni saja makan, sedap makan, ikut temu belaka, gapo sedap makan, tak kira ada gula banyak, tak gula banyak, garam banyak, tak garam banyak, ada baking, ajinomoto, gapo banyak penuh kita tak kira, ada lemak, kau lemak sedap, kau kita makan. Tak lama, tunggunya, tak lama jadi penyakit ya. Tu. Ini sebab tu kita kena ada unsur susah. Susah. Nak makan tu kena susah dulu. Nak tubuh sihat tu kena susah dulu. Ini perkara ni adalah penting sekali. Sebab tu saya sejak lama-lama dulu suka macam tu. Suka susah. Susah kerana susah. Di tepi susah tu ada kesenangan. Ada rasa sedap lah. Tak ada khoya nak makan. Nak makan Senin, nak sedap, nak duduk tidur, sedap belaka, sedap macam tu. Tapi kalau kita buat susah diri kita tu, memanglah kalau kita pergi hungar, lari banyak-banyak, 10 kilo sehari, 3 kilo sehari tak apa dah. Jalan banyak-banyak kayu, sika sampai ke 20 km sehari kak. Itu susah tu tak? Tapi tidur nera. Tidur nera. Kalau tidur ke pemilik, bangun subuh tu malak-malak tak. Tu. Jadi macam tu. Jadi saya plus apa saya susah. Jadi adik kakak semua pukul apa dah? Jadi janganlah duk rasa mikir bahawa susah sebab kita. Susah ada berdeh, ada nemat. Ada berdeh, ada nemat. Itu kan ada masalah. Dan kalau tak ada berdeh, tak ada nemak itu pun kita tak mau buat. Sebab dia nak duit, nak perut untuk care. Nak duit. Mak kita tu sebab kata tak ada orang jual tu, ya ada hak buat ni buat tipu, penjual tipu hak sengaja buat dia nak perut untuk care. Sebab perut untuk care yang guna banyak sekalinya lah ni adalah tempat kita. Saya tak ingat akal berapa tapi itulah jadi. Jadi ada benda tu adalah
Karena masalah-masalah tu tidak diselesaikan. Dan kalau tak ada benda tu, betul ingatkan masa dulu-dulu, tak ada benda tu pun, dia mau buat. Bang dia mau buat diri, dia bakar. Macam-macam bakar sekolah, macam apa. Sebab apa? Nak perut untuk kemari. Dia mau kaya. Dia mau cari makan, kata kita. Boleh kata. Boleh pukul kita lagi. Dan dia mau boleh kaya pula dah. Pada demo tu, orang tua tu bukan duduk kat tengah tempat kita tu, tak. Dia mau duduk kat lain. Nama dia mau duduk jabat. Tapi tuai yang duduk di Hanjai ni, hak duduk kat jabat, hak duduk kat Jingo, apa tu semua tu adalah orang bawah-bawah. Apa panggil tentera hitam, tahan peran. Dan banyak adalah budak-budak orang mak kita sendirilah. Tu. Jadi kita kena terima. Dan ingat bahawa kesusahan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini kerana Tuhan cipta kau ni kepada kita kerana kita akan jadi maju pada masa akan datang. Tak ada susah ni, kena ingat, tak ada susah ni. Kalau tak ada susah ni, Jepun tak akan maju. Jepun perang. Apa kat Amerika ke tahu bom atom di Hiroshima Nagasaki pada perang yang kedua dulu. Barulah jadi maju. Gauli Korea Selatan, Korea Utara tu jadi komunis, Korea Selatan begitu juga nak perang. Vietnam perang lama, kau rasa budak-budak lagi tahu tahun 72 tu baru berhenti. Dan tengoklah ni Vietnam dah litah sia dah. Dari segi pendapatan, dari segi GDP dia tu. Banyaklah. Europe, Eropah begitu juga. Tengok zaman dulu ada perang pertama, dan perang kedua, perang dunia pertama, perang dunia tu menyebabkan negeri-negeri Eropah tu keluar daripada kebenuran. Dia jadi bersatu dah. Amerika pun bersatu juga. Dah perang dulu. Tapi saya pun nak ayat atas bukan suruh perang. Tapi nak ayat atas kesusahan. Kalau tak perang pun kesusahan tu, dia bersatu. Kalau susah tu lah, barulah kita jadi maju. Kita tu, kalau tak ada susah, orang kita tak maju lah. Kena ada jamang bakar. Orang kita kalau orang malah-malah tu, orang tu zaman dulu, kita kena ada jamang bakar, balik belakang. Bangan beruk nak beruk hak teruk sangat, hak tak reti sangat tu kan. Ambil api bakar, ambil jamang, bakar balik belakang, baru gerak. Itu setengah-setengah kita, dia macam itulah. Jadi supaya bergerak. Lah ni kita tengok, kerana adanya kejadian rumah kita tu, banyak orang kita ngaji. Dulu orang kita tak ngaji. Saya ni di antara orang yang suka ajak budak-budak ngaji zaman dulu. Saya sangking ngaji. Saya tak sering ngaji. Banyak saya ngaji. Ya, anak beranak saya pun, titih waris saya pun zaman dulu saya suruh ajak dia ngaji, tak saya ngaji. Di kampung-kampung jauh-jauh lah, bukan Lewanda. Jadi kita duduk Lewanda tu kita ngaji. Pak dia tak sering ngaji. Dan saya ada bawa pergi tengok budak-budak orang kampung mari duduk pondok sama saya zaman dulu. Lehera, duit lagi. Sebab saya ni sejak budak-budak lagi pandai cari duit. Duduk nego. Jadi kita boleh duit lah duit saya tu. Untuk nak belajar, untuk nak gitu. Saya pera 2 orang. Dah 2 orang tu dah mati semua dah. Pera 2 orang seorang ngaji. Tapi malah kita pergi di rumah, kita kecek dengan mak pak je. Zaman hari tu kita dah ingat. Zaman hari tu kita pergi demo tu pun kaisika ya. Dia ajak ngaji. Tapi mereka malah ngaji juga. Lepas tu saya tubuh sekolah Melayu, Fardu Ain. Itu semua tu adalah untuk nak kita ngajilah supaya kerana waktu itu kami susah dah. Waktu itu kita lahir tu dalam keadaan orang duk nembak dah pedih dah rumah kita waktu tu. Jadi kita ingat kita pasti orang putih panggil survival. Ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup tu kan nak urti, nak cara hidup kita lagu mana jadi molek. Dia tak sesuai, tak padan dengan kita orang kampung ni. Orang kampung tu dia susah lagi tak erti dengan tu, nak udah mengerti supaya dapat mengurus kehidupan ni.
kena suruh belajar. Jadi kita sokonglah dari segi belajar tu. Dan kita tengok lah ni kerana kejadian-kejadian berlaku tempat kita ni, kesusahan yang berlaku tempat kita ni menyebab orang kita lah ni pergi ngaji. Dulu kita pakai pergi ngaji ke Mesir, ngaji ke Saudi, ngaji ke Morocco, Maghribi seperti saya kan gitu pergi pasal tu. Syria dan macam-macam lah ni. Pakat pergi ngaji ke Malaysia pun ada sebab Malaysia kena bayar kan. Jadi dia mau pergi ngaji ke Malaysia dan ada banyak orang kita, lebih banyak orang kita pergi ngaji Indonesia sebab ngaji Indonesia ni mudah dan banyak percuma, banyak percuma universiti percuma. Jadi pertama-tama orang kita malah lah ni orang kita orang hak berjaya, keluarga yang berjaya tak hatta dia mau anak dia mau ngaji pergi ke Amerika, pergi ke Eropah. Lah ni belambak dah orang kita pun hak tamak cara ngaji pasal moden ini, bukan secara ngaji agama saja tak lah. Jadi itu adalah satu kejayaan. Jadi kita nak supaya orang kita tu pergi ngaji kat luar negara tu lebih banyak lagi. Supaya demo ni kelik. Jangan duduk negeri orang. Kelik. Nak kerja sekejap tu boleh lah. Seperti saya pergi kerja tapi kena kelik. Jangan duduk negeri orang. Dan saya amat tak suka bagi orang kita dia ambil ke ayat Malaysia. Nak duduk di Malaysia. Demo tak boleh kelik rumah tu. Tak apalah. Kerana demo tu ada masalah dengan pihak keselamatan, tak boleh kelik tu tak apa. Tapi orang nak pergi kerja, nak duduk Malaysia, nak jadi rakyat Malaysia tu saya tak setuju. Sebab kita akan jadi seperti Singapura. Singapura waktu nak pisah daripada Malaysia, tu orang Melayu ramai sana. Ada hak jadi datuk-datuk, Tan Sri kelik duduk Malaysia ni asalnya duduk di Singapura. Tu saya tak setuju. Saya tu tak setuju. Dan ada pula Piramli pada duduk Singapura. Ya, pakak kelik habis apabila berpisah. Itu menyebabkan orang Melayu sana tak ada, orang Islam tak ada. Korang tinggal hak buat lemah-lemah. Lah ni orang Singapura hebat-hebat tu adalah hak lemah yang dulu lah. Tinggal hak tu tak ada nak kelik, tak ada nak lari ke Malaysia. Tapi hak dia lari tu lari lah. Tu saya tak save pasal tu. Tak save. Sebab tu apabila ditawar kepada saya seperti Tan Sri, mula-mula dulu saya kerja dengan auto saya dulu apa, Tan Sri Hamid Osman minta tanya Astara, mak ada pasport tak? Tanya saya. Kalau mak ada pasport, artinya pasport Malaysia lah, artinya kerajaan Malaysia ada bab percacun ataupun bahasa Melayu panggil kad pengenalan Malaysia tak? Saya kata tak ada. Dia kata kalau ada, kata dia jadi timbalan menteri. Duduk di pusat Islam. Dengan dekat Masjid Negara tu. Dia kata kalau mau ada, aku nak pergi kerja di pusat Islam ni. Saya kata, saya tak save. Kata dia di Datuk. Saya tak save. Tak ada ni ada rakyat Malaysia sebab saya nak klik tani. Hai, dia kata aku pun nak klik tani juga. Sebab aku bawa kereta ni juga tu Tan Sri Osman. Tu. Tapi dia tak ada klik, dia mati lama dah. Al-Fatihah bagi dia lah. Dah. Dia tak klik. Jadi saya tak ada pasal tu. Tak ada nak memikir. Lepas tu pun saya ditawarkan ke rakyat juga. Oleh Mahathir pun saya tak ambil. Mula-mula nak ambil juga nak anak ngaji. Tapi jadi ada masalah saya tak ambil. Jadi saya banggalah saya tidak ambil ke ayat Malaysia dan saya boleh balik duduk di sini dan saya sendiri pun tidak masalah. Ada ke ayat ada tak ada ke ayat pun boleh pergi ke Malaysia tak ada masalah sebab kita baik dengan semua orang. Dengan pihak kerajaan khususnya dah. Jadi dengan tu saya rasa saya tidak setujulah. Pihak Malaysia bagi ke ayat kepada orang Taning. Bagi dia kerja tak masalah. Ya, bagi dia kerja lah. Kak kerja nak dia kerja tu tak ada masalah. Tapi jangan mereka ke atas kerana kita nak supaya mereka terkelip mari bangun tempat kita ni. Jangan jadi rakyat Malaysia dan anak mereka tu habis
dan Malaysia ni sebenarnya setiap wilayah setiap negeri di Malaysia tu ada orang tani ramai lah, sebabnya orang tani kalau di Kelantan tu kalau zaman penjajah dulu lagi orang tani paling banyak di Kelantan lah ni kalau kira tapi dia tak ingat semua lah, dia tak tahu dah dia daripada mana, ada tak ngaku pun ada dah. Mana 80% 90% orang Kelantan tu adalah orang tani asal daripada tani tok nenek dia memang orang tani. Hak lari sejak 200 tahun dulu pun ada. Hak lari selepas 100 tahun tu pun ada. Hak lari pada perang dusunnya tu pun ada. Jadi banyaklah, dengan itu tak heran lah. Pasal kalau kita pergi kat Malaysia lah ni kan, kita tengok jumpa ada hak demo duk ngaku kata orang tani tu, duk ngaku banyak lagi lah, ada lagi. Dan dalam kerajaan pun sejak lama-lama dulu penuh dengan kita wakil ayat asal kita, saya boleh sebut sore-sore nama Lani pun gitu juga. Ada lagi asal sehingga Raja Agung pun adalah keturunan tani. Memang itu, tapi hak dia matu tu, hak dia mau keturunan tu dia mau tak ada dah jiwa tani. Walaupun dia mau jadi orang besar tak tolong. Ada hak tu, ada hak tak tolong seorang dua. Salah satunya Tan Sri Nazri Aziz. Nazri Aziz itu adalah merupakan orang politik keturunan tani hak paling banyak tolong orang tani. Mula-mula dia gitu buat sejik. Berpuluh-puluh sejik dia buat, dia pergi semua. Tu. Lepas tu yang mikir, saya jumpa dia di satu tempat dia tani. Dia tak kena buat sejik. Aku nak buat orang yang masuk sejik. Iaitu buat sekolah. Dia batu buat sekolah banyak juga. Tu di antara orang tani yang dia ingat lagi, dia ingat kata ni negeri tok nenek mereka, mereka batu. Batu untuk nak kembali Islam, nak kembali nak perkukuhkan Melayu. Melayu kami ni sudah nak habis dah. Di tani ni tak kecek Melayu, ada kecek Melayu. Saya ada kecek Melayu dalam YouTube, dalam Facebook, dalam radio. Kalau lain kecek Sia habis dah. Tengok saya ada kecek lain berapa batas saya tu buat bahasa Sia. Ada. Ada sektor dua gitu ya. Supaya nak udah faham. Saya kecek Melayu. Dan dalam ruang yang bahasa Sia, saya kecek Sia pula. Saya tak campur. Kalau kecek Melayu, saya kecek Melayu. Untuk khalayak, untuk orang Melayu, saya kecek Melayu. Ni adik kakak tahulah saya kecek dalam radio dulu pun gitulah. Kalau nak kecek Sia, saya kecek Sia. Dalam ni kalau nak tengok, memang boleh kita tengok dalam YouTube saya 5 minit hak bahasa Melayu, saya kecek Melayu baku, bukan Melayu tani dia lah. Bahasa Sia saya kecek Sia, bahasa Putih saya kecek Putih, bahasa Arab saya kecek Arab, bahasa Perancis saya kecek Perancis. Kita buat bahasa tu. Bukan kita nak benci bahasa Sia tak ada bahasa tu, saya tak ada perangai bahasa tu. Tapi kita nak ayat atas kecek kena tepat. Ni gapo khutbah jemaah. Baca bahasa Sia, tu orang baca tu pensyarah di universiti, profesor pula tu. Baca ketebah di sejak orang Melayu, kecek bahasa Sia. Ya, kalau baca ketebah bakok tak apalah. Baca ketebah di segorok tak apa lagi. Boleh kecek Sia, tak ada masalah. Ni dalam kampung kecek Sia. Ataupun baca ketebah di tempat-tempat rumah kita, kalau dalam bahasa Sia ada orang Sia tu tak apa juga. Ni orang Melayu belaka kecek Sia. Kecek Sia tak ada beza tu. Tu. Jadi kita nak orang kita semua ni biar fahamlah harga ni. Dan seperti dengan kusua ataupun kuhing Jawa Hasan. Ia dalam satu sarah di mana tak ingat dah. Dia tanya, dia kata, bahasa Sia ni seperti kata berpurung, dia kata. Dia kata bukan yang menetai bahasa Sia, tapi nak tahu. Kata kita ni kalau kecek Melayu ni boleh pergi rata. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan rata-rata pergi kecek Melayu boleh. Tapi Sia ni Sydney ya, kecek Kokai ni tani anak kau tu tak kecek Sia dah. Pergi ke Laos ni pun orang Laos ni ada bahasa dia.
walaupun tak serupa dengan nak serupa, tapi kita tak banyak tak boleh nak kecek masalah. Saya sendiri tak boleh nak kecek masalah. Tapi faham lah. Sebab kita ni orang duk bergaul dengan orang. Jadi itulah. Jadi semua adik kakak insya-Allah setiap hari kecuali saya ada uzur, ada gapo kan. Tak adalah setiap hari pada pukul 7 pagi. 7 pagi waktu kita ni, waktu di negeri Sia ni. Saya nak muncul 1 jam sehari setiap pagi. Kecek berkenaan dengan taning kita, dunia kita. Banyaklah perkara-perkara yang kita boleh beritahu. Dan anda boleh tengok sini. Di sini, dan saya juga akan buat satu saluran khas di YouTube. Katani ni. Saya tulis Jawi situ. Patani dan dunia. Artinya nak kecek Tani saja dan dunia. Termasuk belakang lah berkenaan dengan politik, ekonomi dan macam-macam. Gapo-gapo. Kalau saya boleh nanti insya-Allah kalau rasa buka sepandai nanti pergi ke mana-mana, negeri mana-mana sebelum nak raya Seka tu ataupun saya tukar waktu kan. Saya akan buat live siaran langsung macam ni jugalah. Kayak Seka ke Kamboja, kayak Seka ke Laos, ke mana-mana pun. 1 jam sebelum nak kayu Seka ataupun nanti tengok kita nak tukar waktu lah ke mana ikut pendengar raya lah. Saya akan buat setiap hari kau ni. Tengah jalan pun kalau saya duduk tengah jalan, saya duduk mana-mana pun pagi-pagi kan. Saya pergi duduk hunggar ke apa-apa tak ada nak kelik kan. Saya buat lita langsung pasal ni jugalah. Supaya kita boleh berinteraksi, berhubung di antara satu sama lain, buat kecek kita. Sama-sama kita kena banyak saluran macam ni supaya orang kita boleh mendengar maklumat saya sebagai wartawan atau bekas wartawan yang sudah lama duduk dalam dunia kewartawanan ni daripada sejak Maghribi sehingga ke Timur Tengah, pergi rata ke Timur Tengah tu. Dan pergi ke Jordan Malaysia tu ada pengalaman sikit lah. Boleh nak cerita, nak kongsi dengan kita semua. Ya, sekarang ini sajalah. Hari ini insya-Allah ya, kita jumpa lagi esok daripada jam 7 sampai ke jam 8. Terima kasih semua yang menonton tu, nampak yang duk komen tu banyak, nanti saya nak tengok, nak baca apa yang tu saya akan jawab satu persatu. Sekarang ini saja. Terima kasih semua kerana duk tengok video live atau berita langsung saya ini. Dan kita jumpa lagi esok. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.